Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udal أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. InsyaAllah malam ni kita akan sama-sama muzakarah kitab Mubarak, nama dia Al-Mukhtasar Al-Kabir, ataupun dikenali juga dengan nama Masailut Ta'lim. Al-Mukhtasar Kabir ataupun dikenali dengan Masailut Ta'lim, ataupun dikenali juga dengan Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah. Jadi ada tiga nama lah. Cuma yang masyhurnya Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah. Pengarang yang sama bagi kitab yang kita baca sebelum ni. Jadi kitab yang kita baca sebelum ni Al-Mukhtasar As-Saghir, ataupun dikenali juga dengan Al-Mukhtasar Al-Latif. Ada dua nama. Jadi di situ pun ada beberapa syarah dia. Ini pun ada ramai ulama yang mensyarahkan dia. Mudah kata kitab-kitab dia ni dapat qabul. Dapat qabul yang mana diguna pakai dalam pembelajaran di merata tempat. Contohnya negara kita lah, Yaman, dan juga di Malaysia juga diguna juga kitab ni, iaitu Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah. Dan antara yang awal mensyarahkan dia adalah Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, yang dibagi nama dinamakan kitab dia Al-Manhajul Qawim. Antara syarah awal lah yang mensyarahkan kitab Muqaddimah Hadramiyah. Dan Ibnu Hajar Al-Haytami dia sezaman dengan pengarang kitab. Kerana pengarang kitab dia meninggal tahun 918. Dia lahir tahun 850, meninggal tahun 918. Yang mana Ibnu Hajar lahir tahun 909. Kita taklah berguru, tapi kita tak sezaman. Dia hidup ketika mana muallif ni hidup. Dia hidup ketika mana muallif ni hidup. Dan dia buat syarah, nama dia Al-Manhajul Qawim. Dan kitab Al-Manhajul Qawim pun ramai ulama yang meletakkan hasyiah. Antara hasyiah yang terkenalnya Jarhazi, hasyiah Jarhazi. Kemudian Syekh Sulaiman bin Muhammad bin Sulaiman Al-Kurdi pun ada buat hasyiah. Ada 3 hasyiah. Dia ada hasyiah kubra, ada wusta, ada sughra. Dia buat 3 hasyiah. Kemudian antara yang letak hasyiah, hasyiah yang nataulah yang terbesarnya adalah hasyiah Turmusi. Hasyiah Turmusi. Itu yang paling besar sekali lah. Wa masallallahu sayyidina Muhammad. Di 8, kalau Darul Minhaj 8 jilid. Darul Minhaj 8 jilid. Kemudian antara yang syarahnya adalah wa masallallahu sayyidina Muhammad sahib Busyra Karim Ba Fadl. Ba Anshan, Ba Fadl pengarang kitab. Jadi dia ada 2 syarah. Dia ada 2 syarah. Ada Syarhun Kabir 2 jilid yang mana masih lagi di alam makhtutat, dan kemudiannya dia ringkaskan. Dia namakan kitab tu Busyra Karim. Dia ringkaskan daripada Syarah Kabir tu. Syarah yang besar tu 2 jilid. Dia syarah Muqaddimah Hadramiyah 2 jilid, tapi masih lagi di alam yang lain. Kemudian
diikhtisarkan, diringkaskan dan dinamakan dengan Busyra Karim. Dua syarah ni antara yang terkenal lah. Syarah Ibnu Hajar dengan syarah Ba'anshan. Busyra Karim dengan Al-Manhajul Qawim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan pengarang kitab ni, dia tulis sampai bab hibah. Dia tulis sampai bab hibah. Kemudian sebab kalau kita tengok dalam dia punya muqaddimah, dia ada sebut tentang al-muamalah. Wasallallahu alaihi Muhammad. Kita akan tengok mana dia. Awal-awal lagi, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi farada alaina ta'alluma syara'i'al Islam wa ma'rifati sahihi al-muamalah wa fasidiha. Cuma Allah berkenaan dengan muamalah tu. Jadi sebahagian kitab tak ada muamalah tu. Cuma keluaran Darul Minhaj. Yang terbaru keluaran Darul Minhaj ada dikeluarkan bab muamalah. Jadi adalah perkataan dari Imam Tirmizi, anda tak ingat. Jadi dia sebut, dia kata selepas dilihat, tilik perhati, maka dia kata daripada awal kitab sampai bab hibah, maka itu karangan Imam Bafadl, Abdullah bin Abdul Rahman Bafadl. Dia punya karangan dia lah. Kemudian tak sempat nak habiskan. Bab muamalat, meninggal. Kemudian disambung oleh Ibnu Hajar, tulis daripada bab hibah sampailah bab faraid. Dan Imam Ibnu Hajar dia syarah sampai bab hibah tu, dan dia syarah pula apa yang ditulis berkenaan dengan faraid. Dan kalau kita tengok Hasyiah Tirmizi ada. Sampai bab hibah tu ada. Maknanya dia buat, sebab Imam Tirmizi dia buat hasyiah ke atas Manhajul Qawim. Jadi yang kalau bukan Tab'ah Darul Minhaj tak ada. Tapi Tab'ah Darul Minhaj ada, yang ada Darul Minhaj. Ada kan? Tab'ah apa yang ada Tab'ah Darul Minhaj? Ada Manhajul Qawim, yang tu Busyra Karim. Amir. Senyap kan? Ada tak sampai bab hibah? Ada sampai bab hibah kan? Jadi semua yang sahabat kita baca itu, Ustaz Fizin, semua sampai bab haji ya kan? Sampai bab haji, lepas tu masuk bab udhiyah dengan akikah. Tapi kalau Tab'ah Darul Minhaj tu ada lagi, dia masuk bab baik sampailah kepada bab hibah. Dan semua tu disyarah oleh Ibnu Hajar. Dan dibuat hasyiah oleh Imam Tirmizi. Kalau Jarhazi, hasyiah Jarhazi tak ada. Hasyiah Jarhazi tidak ada. Tak apalah, tu sedikit berkenaan dengan kitab. Jadi insya-Allah kita akan baca secara ringkas. Dan ada nasihat ana lah, maknanya sebab daurah kita ni sambungan daripada daurah-daurah sebelum ni. Maknanya kita mulakan dengan Safinatun Najah, kemudian dengan Mukhtasar Saghir. Jadi mungkin ada benda-benda yang ana tak tulis dah, tapi ana akan bertanya pula lah. Kita nak ingat balik apa yang kita dah mengaji, sebelum ni. Mungkin ada yang baru-baru tu mungkin kita akan tafsirkan jika perlu. Adapun yang dah faham dah, yang mana kita kita mengaji sebelum ni, kita akan lalu sahaja sebagai murajaah lah apa yang kita mengaji sebelum ni. Baik. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi farada alaina ta'alluma syara'i'il Islam wa ma'rifata sahihil muamalah wa fasidiha li ta'rifil halal wal haram wa ja'ala ma'ala man 'alima dzalika wa 'amila bihi al-khulud fi daris salam wa ja'ala masira man khalafahu wa asahu
daral intiqam. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-mannu bin ni'amil jisam. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil anam. Sallallahu wa sallama alaihi wa ala alihi wa sahbihi al-bararatil kiram. Wa ba' fahadha mukhtasarun la budda likulli muslimin min ma'rifatihi aw ma'rifati mislih fayata'ayyanu al-ihtimamu bihi wa isya'atuhu fil buldan fa as'alullaha ta'ala al-karim an yanfa'a bihi wa an yaj'ala jam'i lahu khalisan liwajhihi al-karim. Mungkin ada sedikit perbezaan nuskhah. Ada yang anda baca mungkin tak ada dalam nuskhah antum. Sini pun ada yang dia buat dalam kurungan. Sebab yang ni dia ada beberapa nuskhah lah yang dia padankan. Bismillah. Jadi qala al-musannif rahimahullah, bismillahirrahmanirrahim. Jadi musannif mulakan kitab dia dengan bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama mana kita sebut sebelum ni iktidaan bil kitabil aziz, dan juga wa amalan bimafhum qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa abtar wa fi riwayah ajzam wa fi riwayah aqta. Satunya nak mula kerana nak ikut aturan Al-Quran, dan kerana nak beramal dengan mafhum hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi kata tiap-tiap pekerjaan yang ada nilai dalam agama tak dimulai dengan basmalah, maka pekerjaan tu terpotong. Maksudnya sedikit berkatnya. Maksud dia qalilul barakah. Naqis wa qalilul barakah. Boleh Dan kita sebut al-basmalah qad takunu wajibatan wa qad takunu mandubatan wa qad takunu makruhatan wa qad takunu mubahatan wa qad takunu muharramatan. Jadi hukum basmalah terkadang wajib, seperti baca di dalam surah Al-Fatihah, dalam solat. Dalam surah Al-Fatihah waktu tu wajib baca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Dan terkadang sunat pada perkara-perkara yang ada harga dalam agama, seperti ambil wuduk, mengarang kitab dan seumpamanya, ketika nak makan, ketika nak minum. Dan terkadang hukum dia harus pada perkara-perkara yang la syarafa fih, pada tiap-tiap perkara yang tidak ada kemuliaan padanya, seperti kena kalimatain min makanin ila akhar, nak pindahkan barang daripada satu tempat ke tempat yang lain, maka hukumnya kita baca bismillah harus. Dan terkadang makruh, yang ni pada makruh li zatihi, memang asal benda tu makruh, seperti melihat kepada faraj tanpa ada hajat, nak tengok baca bismillah, ataupun nak lihat najis, nak pergi tengok najis, hukum dia makruh dia baca bismillah. Adapun ada hajat, tu lain, maknanya makruh tu li zatihi, makruh li zatihi. Kemudian terkadang hukum basmalah tu haram pada perkara yang haram li zatihi juga. Memang asal perkara tu haram. Cuma nak tolak ada benda yang haram tapi bukan haram li zatihi, tapi haram tu li aridin. Contohnya baca berwuduk daripada air yang dirampas, ataupun berwuduk daripada air yang dicuri. Jadi hukum baca bismillah untuk berwuduk tu, hukum dia tetap sunat, walaupun perbuatan kita ambil wuduk dengan air tersebut hukum dia haram. Sebab dia haram tu li aridin, sebab benda lain. Dia faham? Itu 5 hukum basmalah. Kemudian kita kata lil musahabah. Al-ba' lil musahabah ataupun lil isti'anah. Masuk ba' situ. Allah alamun ala dzatil wajibil wujud al-mustahiq li jami'il kamalat. Ini kita ulang balik. Allah Ta'ala tu alam, satu nama, alamun ala zat. Alam bagi satu, nama bagi satu, zat yang wajib ada. Yang wajib ada. Jadi zat yang wajib ada ni Allah Ta'ala je lah. Satu lagi zat yang harus ada, itu manusia ni, makhluk. Terbagi 2. Yang layak bagi tiap-tiap kesempurnaan. Kemudian Ar-Rahman
Ismun mushtaqun minas sumu wa huwa al-ulu. Baik. Ar-Rahman al-Mun'im bi jala'il ni'am. Maksud Ar-Rahman al-Mun'im bi jala'il ni'am, iaitu yang mengurniakan rahmat nikmat yang besar-besar. Ar-Rahim al-Mun'imu bi daqaiqin ni'am, yang mengurniakan rahmat yang nikmat yang kecil-kecil. Nak bagi tahu apa? Semua nikmat sama ada kecil atau besar semuanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagaimana kita minta kepada Allah Taala benda yang besar-besar, yang susah kita nak dapat, begitu jugalah kita minta kepada Allah Taala benda yang kecil-kecil. Walaupun kita rasa benda tu kita boleh, sebab terkadang benda yang kecil-kecil ni kita rasa kita boleh dapat sendiri. Benda besar-besar barulah kita cari sejadah. Kita cari sejadah, kita kumpul orang buat sembahyang hajat dan semua, barulah kita minta. Tapi benda yang kecil-kecil kadang-kadang ni seolah-olah kita tak nampak Allah Taala. Seolah-olah kita tak nampak Allah Taala. Jadi seperti mana benda yang besar-besar kita minta, macam tu jugalah benda yang kecil-kecil. Kemudian alhamdulillahillazi farada alaina ta'alluma syara'i'il Islam. Alhamdulillah tu pun samalah. Ada dia punya makna dia lughatan dan juga istilahan. Panjang pula lagi noh. Boleh kita ambil hukum dia. Alhamdulillah ada berapa hukum? Ada berapa hukum dengan ngaji tu? 5. Ada 4. Ada 4 ke 5? 4. Baik. Wajib bila? Ada khutbah Jumaat. Tu wajib. Sebab hamdalah satu rukun daripada rukun-rukun khutbah. Dan terkadang hukum dia sunat pada tiap-tiap waktu fi kulli hal. Dan terkadang makruh. Bila makruh? Bila makruh? Bismillah. Di tempat-tempat yang kotor. Dekat tandah ataupun dekat al-mazbalah, tempat sampah kita ni. Dan terkadang haram, iaitu kita puji Allah Taala selepas buat maksiat. Buat maksiat alhamdulillah pun dia haram. Harus ada. Baik. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, dan jenis-jenis puji itu ada 4. Ada hamdu qadim li qadim, ada hamdu qadim li hadis, ada hamdu hadis li qadim, ada hamdu hadisin li hadisin. Puji qadim li qadim, Allah Taala puji diri dia. Puji qadim li hadis, Allah Taala puji hamba. Puji hadis li qadim, hamba puji Allah Taala. Hadis li hadis, hamba puji hamba. Makhluk puji makhluk. Itu jenis-jenis puji. Jadi segala puji bagi Allah, segala benda tu, puji-pujian tu semua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab elok daripada manusia ni pun, pandai kita ni pun daripada siapa? Semuanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila kita kenal, aku nak faham ni, siapa bagi aku faham? Allah Taala bagi aku faham. Elok rupa ni, elok perangai, siapa yang bagi? Siapa yang bagi taufik bagi elok perangai semua? Allah Taala. Rupa ni pun siapa yang bagi? Allah Taala. Jadi bila dia tahu semua tu daripada Allah Taala, dia tak rasa apalah. Dia tak rasa apa. Selalunya orang lupa siapa yang bagi. Dia lupa al-mun'im. Jadi segala puji bagi Allah Taala yang telah memfardukan, farada ai aujaba, telah mewajibkan, memfardukan ke atas kita ta'alluma syara'i'il Islam. Memfardukan ke atas kita mempelajari syariat Islam. Syariat Islam, ma syara'ahu Allahu ala lisani nabiyhi minal ahkam. Itu syariat Islam, itu hukum-hukum Islam tu. Dan wa ma'rifata, dan Allah Taala memfardukan kepada kita ma'rifah sahihil muamalah, mengetahui muamalah yang sahihah, dan juga muamalah yang rosak daripada muamalah. Supaya kita buat muamalah yang sahih dan tidak jatuh ke dalam muamalah yang fasidah. Jadi seperti mana kita sebut sebelum ni, at-tafaqquh tu kita bahagikan kepada 3.
At-tafaqquh fid din terkadang wajib aini. At-tafaqquh fid din terkadang wajib kifai dan terkadang mandub. Terkadang mandub. Jadi ada 3. Jadi kadar yang nak mengesahkan ibadat kita, kadar yang nak mengesahkan muamalat kita, kadar yang nak mengesahkan munakahah, jadi kadar tu wajib. Maknanya wajib kita mengaji. Sebab tu Nabi SAW sebut talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu fardu, satu kefarduan atas setiap muslim. Juga perempuan. Sebab kefarduan tu dikaitkan dengan Islam. Dikaitkan dengan Islam. Dia manutun bil Islam. Jadi bila orang tu ada sifat tu, wajib Allah Taala fardukan kepada tiap-tiap muslim dan juga muslimah menuntut ilmu. Jadi adakah mengaji semua ilmu? Tak. Ada ilmu yang wajib yang memang dia kena mengaji, memang tak leh nak tak mau kena mengaji. Dia sebagai hamba dia kena mengaji. Dan ada yang fardu kifayah, lebih daripada kadar nak sahkan ibadat-ibadat dia tadi itu dan juga muamalat dia tadi, hukum dia fardu kifayah. Cuma yang pertama sekali kita akan mengaji apa dia? Awal wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani. Awal wajib ke atas manusia tu adalah mengenal Tuhan, tauhid. Tauhid. Jadi ilmu fardu ain ni 3 lah. Yang pertama tauhid, yang kedua fiqh, dan yang ketiga ihsan ataupun tasawuf ataupun ilmu akhlak. Yang mana ketiga-tiga ni di dalam semua ni dipanggil agama. Ad-din. Semua dipanggil agama. Macam mana kita sebut semalam daripada hadis Jibril. Jibril tanya Nabi, akhbirni anil Islam, akhbirni anil iman, akhbirni anil ihsan. Di akhir sekali Nabi kata apa? Nabi tanya Sayyidina Umar, Nabi tanya, kamu tahu tak siapa yang bertanya tu? Atadri mani sa'il? Sayyidina Umar kata, Allah wa rasuluhu a'lam. Lepas tu Nabi kata, fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Itu adalah Jibril, dia datang mengajarkan kepada kamu agama kamu. Jadi dia tanya Islam, dia tanya iman, dia tanya ihsan. Semua tu dipanggil agama. Semua tu dipanggil agama. Baik. Jadi ada kadar yang wajib. Jadi kita sebagai hamba kita kena tahulah, adakah kita ni solat kita dah faham betul rukun ni, adakah kita memada dengan waktu kecil tu. Jangan memada dengan apa yang kita mengaji waktu kecil. Kerana terkadang kita tersalah. Dan kita mengaji itu pun waktu sesuai dengan kita punya umur ketika tu. Jadi kita kena tambah lagi. Baik. Untuk apa tu kita mengaji? Wasana somat. Untuk kita mengaji syariat Islam dan makrifah sahih muamalah dan fasidihah tu li ta'rifil halal wal halal. Ai li ma'rifatil halal wal haram. Untuk mengetahui yang haram dan juga yang halal. Wa ja'ala, dan segala puji bagi Allah Taala yang menjadikan ma'al man alima, ma'al ay masira man alima zalika, orang yang mengetahui perkara-perkara tersebut, dijadikan kesudahan tempat kembali orang yang mengetahui perkara tersebut, wa amilah bihi, bukan sekadar tahu tapi nak beramal. Sebab innamal ilmu lil amal, ilmu tu untuk kita beramal. Sebab tu kita mengaji, sebab tu kena ada niat. Kita mengaji ni bukan semata-mata bukan kan kita kata ayah suruh ke minat ke, ada. Mengaji kerana nak beramal. Dan ilmu ni dia mengajak kepada amal. Ilmu dia mengajak kepada amal. Itu kata ulama, al-ilmu yunadi lil amal. Fa in ajaba wa illa irtahal. Ilmu ni dia mengajak kepada amal, maka jika dia jawab, orang tu yang mengaji itu dia terima ajakan tersebut, seruan tersebut, alhamdulillah. Tapi kalau dia tak ajak, irtahal. Dia pergi. Sebab tu bila kita mengaji satu, contohnya kita mengaji bab tahajud ke apa ke, bangun malam. Maka bila tu bangun malam kadang-kadang datang lintasan. Tu dia ajak tu. Tak, lintasan ada datang khawatir. Khawatir tu ada pecah lah, kadang daripada Allah Taala ataupun daripada malaikah. Jadi datang khawatir, lintasan-lintasan hati, bang,
aku ni bangun dah ni, dah tidur dah. Boleh semayang malam dah. Nampak dia ada nidak kat situ. Dia panggil kita. Kalau kita jawab, alhamdulillah. Kalau tak jawab, tidur balik, esok pagi pula bangun. Samalah buat perkara baik pun. Buat kita buat benda-benda lain kan kita mengaji, patut jadi depan mata kita. Jadi waktu tu duk fikir nak buat. Tapi bila kita tak buat, lama-lama hilang dah. Jadi niatlah untuk kita beramal, bukan untuk kita nak tunjuk kata kita pandai, bukan untuk kita nak berdebat dan sebagainya, nak lawan dengan para ulama, tidak. Jadi man alima zalika wa ja'ala ma'ala man alima zalika wa amila bihi, dan beramal dengannya. Ma'al dia apa? Tempat sudah dia, tempat akhir, tempat kembali dia apa? Al-khulud fi darissalam, kekal di darissalam, iaitu syurga Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'ala masira man khalafahu wa asah, dan dia jadikan tempat kembali orang yang mukhalafahkan perkara tersebut dan juga menderhakainya. Atas tafsir tu darul intiqam, iaitu neraka Allah Subhanahu wa taala. Maknanya yang halal, yang tak boleh buat dia pergi buat, yang boleh buat dia tak buat. Dia khalafahu wa asah. Masir dia darul intiqam. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dan aku bersaksi ai a'lamu wa uqinu wa ubayyin, aku bersaksi, aku yakin bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa taala sahaja. Wahdah la syarikalah, tiada sekutu baginya. Dalam la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ada isyarat esa Allah taala pada zat dan juga pada sifat dan juga pada perbuatan. Al-mannu bin ni'amil jisam, Allah Ta'ala yang memberi kurnia nikmat dengan nikmat yang besar-besar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi bahawa aku yakin bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu hamba dan juga rasulnya. Hambanya dan juga rasulnya, al-mab'utsu, yang diutuskan rahmatan lil anam, sebagai rahmat bagi sekalian manusia. Rahmatan lil anam ay li jami'il khalq. Sallallahu wa sallama alaihi wa ala alihi wa sahbihi al-bararatil kiram. Selawat dan salam ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dan atas ahli keluarga Nabi dan juga atas sahabat-sahabat Nabi al-bararah. Ini yang banyak buat kebaikan dan juga yang mulia. Jadi berkenaan dengan selawat dan juga salam, lafaz ni hanya khusus bagi para nabi dan juga para malaikah. Bila kita sebut nabi, kita akan kata sallallahu alaihi wasallam ataupun alaihi salatu wassalam. Jadi lafaz ni dia tertentu hanya khusus dengan para malaikah dan juga para nabi. Sebab tu bila kita sebut Jibril alaihi salatu wassalam, boleh kita sebut. Tapi bila kita nak sebut nama selain daripada Nabi dan para malaikat, kita sebut Abu Bakar. Abu Bakrin As-Siddiq sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh. Kita akan sebut radhiyallahu taala anhu. Ali karamallahu wajhah ataupun Ali radhiyallahu anhu. Sebab lafaz ni khusus dengan para nabi dan juga para malaikah. Kecuali dengan jalan tabak. Kecuali dengan jalan turut. Dengan jalan turut apa? Kita sebut Nabi dulu, lepas tu kita atafkan yang lain-lain tu ke atas Nabi. Contohnya apa ni sallallahu alaihi selawat dan salam atas Nabi dan atas ahli keluarga Nabi. Jadi selawat salam tu atas ahli keluarga. Tapi ahli keluarga ni ataf pada Nabi. Dia turut, itu dinamakan jalan tabaan. Maknanya secara istiqlalan kalau kita sebut selawat dan salam atas ahli keluarga Nabi tanpa sebut Nabi, tak boleh. Tapi kalau kita sebut selawat dan salam atas Nabi dan ahli keluarga Nabi, yang tu boleh. Macam mana kita tengok ni, sallallahu wasallama alaihi wa ala alihi. Yang ni atas jalan tabak. Wa ba'du fa hadza mukhtasarun. Dan kemudian daripada itu, daripada basmalah, hamdalah, selawat dan salam tu, fa hadza mukhtasarun, maka ini adalah ini iaitu isyarah kepada, kita sebut apa sebelum ni? Kalau
al-muallaf, hadza ni isyarat kepada muallaf, karangan dia. Dan karangan ni sama ada memang ada isyarat kepada hissi, benda yang ada, ataupun isyarat kepada ma fi zihin. Kalau dia tulis muqaddimah ni, kalau dia tulis muqaddimah ni selepas mengarang, maka diisyarat kepada benda yang ada. Tapi kalau dia tulis muqaddimah ni, muqaddimah Hadramiyah ni, kitab ni, sebelum mengarang, dia tulis muqaddimah ni, bukan muqaddimah Hadramiyah, muqaddimah kitab ni, sebelum dia karang kitab, maka diisyaratkan kepada zihin. Tutup ayat seorang, dalam tu. Faham tak? Ha? Faham tak? Tak serius ha? Faham tak? Tak faham. Okey. Hadza isim isyarah. Jadi dia isyaratkan kepada apa? Faham tak? Dia isyaratkan kepada benda yang ada ke ataupun kepada benda yang tak ada. Jadi kita kata hadza ni, kalau dia, salah saya nombor. Kalau dia tulis kitab ni, karangan dia ni ditulis selepas, kan dia. Kalau karangan dia ni lepas dia siap tulis, lepas dia siap karangan dia ni, baru dia tulis mukadimah. Karangan dia kitab Mukadimah Hadramiyah ni dah habis tulis dah, baru dia tulis mukadimah. Maknanya haza kat sini merujuk kepada benda yang ada. Merujuk kepada benda yang ada. Tapi kalau dia tak tulis lagi kitab dia, karangan dia ni, dia tak tulis lagi. Dia tulis mukadimah dulu. Mukadimah ni yang kita baca ni. Dia tulis mukadimah dulu. Maknanya dia isyarat kepada benda yang tak ada. Yang ni dia isyarat kepada apa yang ada dalam zihin dia. Tapi hazar ni isyarat kepada benda yang ada. Yang ni seolah-olah benda tu ada. Faham tak? Dia isyarat kepada apa yang ada dalam zihin dia, iaitu apa yang dia nak tulis. Seolah-olah benda tu ada, tapi dalam zihin. Contohnya lah orang tulis surat. Orang tulis surat, bila dia tulis apa ni ke hadapan, contohnya anak kandaku, bila kamu baca surat ini, maka janganlah sekian. Sebenarnya dia tak tulis lagi apa yang nak dibaca tu. Ni cerita lama ni. Dia tulis surat kan. Jadi dia tulis kata, bila kamu dah baca risalah ayah ini, maka janganlah kamu bertindak melulu, contohnya. Jadi apa yang nak dibaca tu tak ditulis pun lagi, tapi dah ada dalam zihin dia apa yang dia nak tulis. Jadi fahadha mukhtasarun, maka ini adalah muallaf ni, karangan ni merupakan satu mukhtasar. Apa dia takrif mukhtasar? Ma takrif mukhtasar? Ma qalla lafzuhu sawaun kasura ma'nahu au qalla. Iaitu apa yang sedikit lafaz dia, sama ada makna dia tu banyak ataupun sedikit. Jadi ni mukhtasar. Mukhtasar yang la budda li kulli muslimin. Di sini ada wa muslimatin min ma'rifatihi au ma'rifati mislih. Tak dapat tidak bagi tiap-tiap muslim dan juga muslimah daripada mengetahuinya ataupun mengetahui seumpamanya. Bukan syarat nak baca kitab ni. Yang penting walaupun bukan daripada kitab ni, tapi isi dia macam dalam kitab ni. Dia faham? Maka fayata'ayyanu lihtimamu bihi, maka tertentulah, wajiblah cakna dengannya. Wa isya'atuhu, apa dia isya'ah? Menyebarkan dia. Wa nashruhu, menyebarkan dia. Menyebarkan dengan apa? At-ta'lim. Siapa yang nak sebarkan ilmu ni? Siapa yang nak sebarkan? Antum semualah. Antum semua ni. Jadi waktu kita mengaji, kita ambil ilmu, lepas tu kita sebarkan. Ya, benda ni dah kata wajib bagi tiap-tiap muslim dan muslimah. Wajib, Allah Ta'ala fardukan. Allah Ta'ala fardukan. Maka wajib ihtimam cakna dengan dia, dan juga wajib disebarkan sebab dia fardu ain. Jadi siapa yang nak sebarkan ni, sebarkan dengan at-ta'lim, dengan mengajar. Sebarkan dengan mengajar. Fil buldan, di
negara-negara. Jadi antum semualah. Jadi antum sekarang ni mengaji sini, antum datang sini menuntut ilmu. Jadi antum balik nanti nak mengajak orang. Jadi daripada sinilah nak tarbiyah diri tu. Kita nak tarbiyah diri. Kalau di sini pun kita tak tarbiyah diri kita, kita tak cuba ubah diri kita, maka balik datang sama, balik pun sama. Balik sama, datang sama, balik pun sama, tak ada beza. Jadi balik, tak mana yang kita boleh mengajak, kita mengajak apa yang kita tahu. Tapi janganlah semangat nak mengajak, kenalah mengaji dulu. Kena mengaji dulu. Sebab tu kita tak ajak semangat awal. Kita nak bagi ada ilmu tu supaya dia ada panduan. Dia ada panduan. Bila semangat awal, dia tak ada panduan. Faham tak? Bila dia tak didasari dengan ilmu, maka dia tak ada panduan. Jadi kita ni dah keluar mengaji dah. Dah keluar untuk mengaji. Maka mengajilah sungguh-sungguh. Sebab tu kata sahibu Zubat apa? Man lam yakun ya'lamu dha falyas'ali, man lam yajid mu'alliman faryalhali. Siapa yang tak tahu tentang apa yang dia sebut ni, ada sebelum baik-baik sebelum ni, ilmu ni, maka falyas'ali, maka hendaklah dia bertanya. Man lam yajid mu'alliman, dia tak ada muallim nak ajak dia, kat negara dia tak ada. Kita ni ada aja. Tapi kita datang kat sini. Man lam yajid mualliman faryalhali, maka rehlahlah. Rehlah cari ilmu. Jadi kita ni datang ni rehlah untuk menuntut ilmu. Jadi ngaji betul-betul. Biar balik datang, orang kata datang miskin. Datang miskin ilmu tapi balik kaya dengan ilmu. Jangan datang miskin ilmu, balik kaya harta, miskin ilmu juga. Tak, jangan jadi macam tu. Itu pentinglah, penting niat awal tu pentinglah. Tahu apa hadaf kita di sini. Fa as'alullaha ta'ala al-karim an yanfa'a bihi wa an yaj'ala jam'i lahu khalisan liwajhihil karim. Perlu kita ingatlah, maknanya kita ni menyampaikan saja. Kita hanya mengajak. Hidayah Allah Ta'ala yang bagi. Yana pun ni duk mengajak jelah. Nak suruh ikut apa dalam kitab apa semua macam ni. Hak tu semua Allah Ta'ala, taufik daripada Allah. Yang penting kita menunjuk kepada kebaikan. Apa ni, addalu alal khair kafa'ilihi. Orang yang menunjukkan kebaikan seperti mana dia buat kebaikan tersebut. Walaupun dia tak buat, tapi dia menunjukkan kepada kebaikan. Masalah saya nama. Dan ada kelebihan. Ni kerja Nabi. Taklim ni kerja Nabi. Sebab tu jangan rasa rendah. Jangan rendahkan apa yang Allah Taala muliakan. Allah Ta'ala sebut huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab. Siapa dia yu'allim tu? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengah kerja Nabi adalah taklim. Itu satu kerja yang mulia. Adapun taufik itu terserah. Itu Allah Subhanahu wa taala. Innaka man tahdi man ahbabta lakinnallaha yahdi man yasha. Itu semua kerja Allah Subhanahu wa taala. Semua yang terpenting kita nak ilmu ni kerana nak beramal. Kitabut Taharah. Kitabut Taharah. La yasihu, qala al-musannif rahimahullah, la yasihu raf'u hadathin wa la izalatun najas. Raf'ul hadathi wa la izalatun najas illa bima yusamma ma'an. Fa in taghayyara ta'muhu aw launuhu aw rihuhu taghayyuran fahishan bihaitsu la yusamma ma'an mutlaqan bimukhalitin tahirin yastaghni al-ma'u anhu lam tasihha at-taharatu bihi. والتغير التقديري كالتغير الحسي فلو وقع فيه ماء ورد لا رائحة له
quddira mukhalifan lahu bi awsatis sifat. Kitabut Taharah. At-Taharah lughatan apa dia? Nak tanya pula ni. Sebelum ni tulis. Nak tanya pula. Ana tak mau tulis. At-Taharah lughatan An-Nazafah. An-Nazafah wal khulus minal adnas. Hissiyatan kanat kal anjas atau ma'nawiyatan kal uyub. Itu at-taharah. Itu taharah pada lughah dengan mana? Bersih. Suci. Suci daripada kekotoran. Sama ada kekotoran tu kekotoran yang hissi, yang boleh dilihat dengan panca indera, seperti najis, ataupun kotoran tersebut kotoran maknawi, seperti aib-aib, sifat-sifat apa ni, riak, sifat apa ni, ujub. Baik, itu pada lughah. Adapun pada istilah, pada syarak, taharah tu apa maksud taharah pada syarak? Taharah bukan hadas. Raf'u hadatsin wa izalatu khabasin. Au sana? Tak dengar. Au ma fi ma'nahuma au ala suratihima. Izalatu hadasi, raf'u hadasin wa izalatu khabasin. Ada tiga sini. Raf'u hadasin wa izalatu khabasin satu. Au ma fi ma'nahuma au ala suratihima. Jadi izalatu raf'u hadas itu merujuk kepada apa? Mengangkat hadas. Taharah ni mengangkat hadas. Hadas kecil ataupun hadas besar. Hadas kecil dengan apa? Terangkat dengan wuduk. Hadas besar terangkat dengan mandi. Baik. Wa izalatu khabas, dan menghilangkan najis. Au ma fi ma'nahuma, ataupun apa pada makna mengangkat hadas, ataupun apa pada makna menghilangkan najis. Apa dia pada makna mengangkat hadas? At-tayammum. Tayammum pada makna mengangkat hadas. Dan apa pada makna menghilangkan najis? Al-istinja' bil hajar. Au ala suratihima. Bis. Boleh au ala suratihim, ataupun di atas gambaran mengangkat hadas, ataupun pada atas gambaran menghilangkan najis. Mandi sunat, al-aghsalul masnunah, al-wudu al-mujaddad, kemudian al-ghaslatus saniyah was-salisah daripada wudu. Itu pada makna pada surah raf'u hadas. Apa pula pada surah izalatun najas, iaitu basuhan yang kedua, al-ghaslatus saniyah, dan juga wal-ghaslah as-salisah, daripada menghilangkan najis. Itu pada rupa dia. Itu makna taharah. Kemudian nak taharah tadi kita kata apa? Taharah raf'u hadas, mengangkat hadas. Hadas ada hadas kecil, ada hadas besar. Jadi hilang hadas kecil dengan terangkat hadas kecil dengan wuduk. Terangkat hadas besar dengan mandi. Mandi dan wuduk dengan alat dia apa? Air. Alat dia air. Sebab tu dia kata wala yasihu raf'ul hadasi wala izalatun najasi. Tidak sah mengangkat hadas dan tidak sah menghilangkan najis. Nak menghilangkan najis pun mesti dengan air. Illa bima yusamma ma'an, kecuali apa yang dinamakan air. Kecuali apa yang dinamakan air. Dan air terbagi kepada berapa? Air terbagi kepada berapa? 3. Yang pertama ma'un tahur. Yang kedua tahir. Yang ketiga najis. Ma'un tahur terbagi kepada? Tak ingat? Meh, terbagi kepada apa? Ma'un tahur. 2. Apa dia? Tak ingat? Apa dia? Mutlak? Tak. Ma'un tahur tu mak mutlak lah.
kita bahagikan kepada makruhun isti'maluhu dengan ghair makruh ghair makruh isti'maluhu. Ada yang makruh guna, ada yang makruh tak guna. Yang makruh guna apa dia? Saya apa gelak? Ha? Makruh guna air itu dengan makruh silap. Makruh guna dengan tak makruh guna. Ha. Okey, yang makruh guna apa? Air musyammas. Mak musyammas. Yang makruh guna mak musyammas ada 6 syarat. Ada 6 syarat tu makruh guna air musyammas. Lepas tu selain daripada air musyammas tu, satu yang ghair makruh istim'aluhu. Kemudian ma'un tahir. Terbagi kepada apa, Nin? 2. Apa dia? Mutanajis. Ha? Mu apa? Mutaghayyir, taghayyuran fahishan dengan musta'mal. Taghayyuran fahishan dengan musta'mal. Lepas tu yang ketiga ma'un najis ataupun mutanajis. Terbagi kepada 2 juga. Apa dia? Qalil dengan kathir. Qalil jadi mutanajis, yang qalil yang 2 kolah kurang 2 kolah jadi najis, jadi mutanajis semata-mata kena najis. Kathir jadi mutanajis jika berubah. Jadi ada tahur, tahir dan najis. Tahur 2, makruh isti'maluhu, ni ghair makruh isti'maluhu. Yang ni air musyammas. Yang ni terbagi pada 2 juga. Mutaghayyir, taghayyuran fahishan. Yang ni musta'mal. Najis pun terbagi pada 2. Qalil dengan kathir. Baik. Ini khulasah yang kita mengaji itu. Kemudian at-taghayyur terbagi pada 2. Bukan yang ni lah, taghayyur ada 2. Taghayyur bi mukhalid dengan taghayyur bi mujawir. Lepas tu keduanya ada taghayyur kathir, ada taghayyur qalil. Yang yadurnya taghayyur bi mukhalid, taghayyuran kathiran. Yang ni yang dimaksudkan. Tentu. Taghayyur apa ni bi mukhalid, taghayyuran kathiran. Jadi apa kata musannif? La yasihhu raf'ul hadas, tidak sah mengangkat hadas. Wala izalatun najas, dan tidak sah menghilangkan najis. Illa bima yusamma ma'an, kecuali apa yang dinamakan air. Kecuali apa yang dinamakan air, yakni apa yang dinamakan air mutlak. Fa in taghayyara ta'muhu, maka jika berubah dia punya rasa dia, ataupun berubah warna dia, atau berubah bau dia, taghayyuran fahishan, perubahan yang keji. Macam mana perubahan yang keji itu? Bihaitsu la yusamma ma'an, sekira-kira tidak lagi dinamakan air. Sekarang ni ada atas meja ni air, ni nama air mutlak. Kemudian jatuh setitik ataupun 2 titik syai, adalah perubahan sikit, nampak keruh, tapi masih lagi dinamakan air. Jadi kita kata taghayyuran yasiran, bukan taghayyuran fahishan. Tapi kalau dah banyak sangat sampai habis berubah warna, kita namakan dia syai lah. Kita tak namakan lagi dia air. Maka perubahan tersebut dinamakan taghayyuran fahishan. Waktu tu tidak boleh lagi guna air ni untuk bersuci, tidak boleh digunakan untuk mengangkat hadas dan juga menghilangkan najis. Dia termasuk dalam kategori ma'un tahir.
Fa in taghayyara ta'muhu aw launuhu aw rihuhu taghayyuran fahishan bihaitsu la yusamma ma'an. Berubah tu dengan apa? Bi mukhalitin tahirin. Dengan sebab mukhalid. Apa dia mukhalid? Kita sebut itu ada dua. Perubahan ni ada dua. At-taghayyur bi mukhalid dengan bi mujawir. Yang ni pun ada dua. Taghayyuran fahishan dengan taghayyuran yasiran. Yang ni pun ada dua. Taghayyuran fahishan dengan taghayyuran yasiran. Ingat tak? Lupa dah. Perubahan tu terjadi dengan mukhalid. Apa dia mukhalid? Siapa ingat tarikh dia? Ma la yumkinu fasluhu. Ma la yumkinu fasluhu. Ni takrif mukhalid. Mujawir ma la yumkinu. Ma yumkinu. Jadi ma la yumkinu ni ma yumkinu fasluhu. Ini mujawir. Mukhalid macam syai tadi. Air syai kita letak dalam tu, boleh tak kita nak pisahkan balik syai dengan air mutlak tadi? Tak boleh. Itu nama dia mukhalid. Adapun mujawir macam ranting kayu, itu panggil mujawir. Sebab kita boleh ceraikan dia. Minyak, itu panggil mujawir. Jadi perubahan dengan mukhalid ada dua. Sama ada perubahan fahish ataupun yasir. Yang ni pun sama. Taghayyur fahish dengan taghayyur yasir. Tiga-tiga ni semua tak pergi mudarat. Inilah yadur. Yang ni yadur. Ni. Yang ni taghayyuran fahishan, yang ni taghayyuran fahishan dengan mukhalid. Sebab tu disebut dalam ni perubahan tu bi mukhalitin tahirin, suci. Sebab kalau perubahan tu dengan najis, air itu akan jadi najis, mutanajis. Kita akan pergi kepada air najis. Tengok air tu sedikit, dia akan jadi mutanajis. Kalau banyak berubah sifat, jadi mutanajis. Fa in taghayyara ta'muhu aw launuhu aw rihuhu taghayyuran fahishan bihaitsu la yusamma ma'an. Berubah tu bi mukhalitin tahirin. Berubah tu dengan mukhalid, dengan sesuatu benda yang mukhalid. Bahasa Melayu nak kata apa? Benda yang benda yang larut. Sesuatu yang larut dalam air dan tak nak dipisahkan lagi dan dia suci. Yastaghnil ma'u anhu. Air tidak berhajat pun kepada dia. Maknanya tak susah untuk kita jaga dia daripada air tersebut. Pada jatuh dalam air tersebut. Maka bila berubah macam tu, hukum dia apa? Lam tasihhat taharatu bihi. Tidak sah bersuci dengannya, dengan air tersebut. Faham? Kemudian dia masuk sini wat taghayyuru at-taqdiri kat taghayyuril hissi. Yang ni kita tak mengaji lagi. Cuma itu kita cuma isyaratkan bahawasanya perubahan tu ada dua, ada taghayyur takdiri, ada taghayyur hissi. Jadi dalam kitab ni ada sebut. Bismillah. Jadi at-taghayyur, perubahan pada air, terbahagi kepada mukhalid, berubah dengan mukhalid dengan mujawir. Yang ni dari sudut yang lain dia terbahagi kepada hissi dan juga takdiri. Yang ni kena syarah sebab ni tak ngaji lagi. Jadi at-taghayyur hissi, perubahan yang boleh kita nampak dengan apa ni, panca indera kita. Contohnya air sirap ataupun pati sirap, letak dalam cawan tu, dalam air, cawan yang ada air, berisi air mutlak, dia berubah. Kita nampak air tu berubah jadi warna merah. Itu perubahan taghayyur tersebut hissi. Taghayyur takdiri, dia jatuh sesuatu benda
dia jatuh satu benda, dia ada sifat. Sifat bau ke, ataupun warna, ataupun rasa, tapi sifat ni hilang. Sifat ni dah hilang. Disebut dalam kitab antaranya air mawar. Ma'u wardin. Air mawar yang dah hilang bau dia. Air mawar warna apa? Putih. Warna putih. Lepas tu dia ada bau kuat, tapi bau tu hilang. Munqati'ur raihah. Bau dia hilang. Jadi air mawar jatuh dalam cawan ni. Ni ada air ni. Lepas tu ada orang tuang air mawar. Dia ingat yang kosong, dia tuang dalam ni. Jadi ana nak ambil wuduk dengan air ni. Faham tak? Jadi sekarang ni nampak tak perubahan? Tak nampak perubahan. Itu dimasuk dalam takdiri. Ada benda yang kita kena perlu buat. Bukan wajib buat, sunat buat. Sama ada benda yang jatuh yang hilang sifat tadi, benda suci ataupun benda najis. Ada dua. Takdiri, at-taghayyur, takdiri bisyai' tahir ataupun bisyai' najis. Ada dua keadaan. Benda yang jatuh dalam air itu sama ada benda suci ataupun benda najis ataupun bukan najis. Yang ni contohnya apa? Air kencing. Air kencing, dia ada bau. Dia ada warna. Rasa ada kot, tak pernah rasa. Jadi letak dekat matahari, jemuk kat matahari, hilang warna, hilang bau, hilang rasa. Kemudian jatuh dalam air. Perubahan nampak tak? Tak nampak perubahan. Jadi waktu tu kena takdir. Kita panggil perubahan tu perubahan takdiri. Cuma perubahan takdiri dengan sesuatu yang tahir ni berlaku pada air yang sedikit, air sedikit dan juga air yang sedikit. Yang ni berlaku pada air yang sedikit sahaja. Yang ni berlaku pada air yang banyak. Yang ni berlaku pada air yang banyak sahaja. Sebab kalau air yang sedikit jatuh benda najis, dia akan jadi mutanajis. Faham tak? Sebab tu kata dengan kalau jatuh benda najis tu, masalah taghayyur takdiri hanya berlaku pada air yang benda najis ni hanya berlaku pada air yang banyak. Yang ni bisyai'in tahir berlaku pada air yang sedikit dan juga air yang banyak. Berlaku pada air yang sedikit dan air yang banyak. Yang ni berlaku pada air yang banyak sahaja. Boleh faham? Okey. Jadi bila jatuh Allah SWT, bila jatuh satu benda yang suci, kita mulakan dengan bisyai'in tahir dulu. Yang berlaku pada air yang sedikit. Jadi air ini katalah jatuh air mawar. Jatuh dalam ni. Ada tadi adalah separuh. Jadi anak nak buat wuduk. Lepas tu ada sahabat ni dengar kata anak nak wuduk. Jadi dia jumpa dalam botol, dia tengok kosong. Bau apa semua tak ada, dia ingat air kosong. Dia pun tuang tambah untuk anak. Konon-konon nak tolong anak lah bagi cukup wuduk. Lepas tu Asyana kata awak jadi banyak ni. Dia kata ni anak tuang air ni. Dia ingat air kosong. Rupanya itu bukan air kosong. Itu air mawar. Tengah buat eksperimen. Hilang bau dah. Jemuk dah lama dah. Nak tuang dalam ni. Baik, jadi kita sekarang ni air ni berubah ke tak berubah? Jadi waktu tu kita takdirkan. Di sinilah ulama sebut ditakdirkan dengan qudira mukhalifan lahu bi awsatis sifat. Al-laun launul asir. Kemudian al-ta'mu at-ta'mu ta'mu ar-rumman. Ar-rihu rih al-lazan. Waktu ni kita akan takdirkan. Yang ni sebut dah.
yang disebut dalam kitab. Maknanya sekarang ni katalah yang ni dalam air yang tadi 30 adalah dalam 300 ml. Ni berapa ni? Ni 600. Katalah ada 300 ml. Kemudian jatuh 100 ml. Yang jatuh dalam tu air mawar tadi 100 ml. Jadi sekarang ni anda nak cuba takdirkan dengan benda-benda ni. Kita akan takdirkan sesuatu benda dengan sesuatu benda yang sifat dia pertengahan. Qudira mukhalifan lahu lil ma' bi awsatis sifat. Dengan sifat yang pertengahan. Sesuatu benda yang sifat dia pertengahan. Contoh dia, ni yang disebut dalam kitab, warna, rasa dan juga bau. Jadi warna kita akan ambil asir. Jadi kita akan ambil asir 100 ml, kita akan tuang dalam air tadi. Ambil 1 ml, tuang. Okey, lepas tu kita tengok berubah tak? Tak berubah. Waktu tu kita akan hukumkan air ni dalam keadaan tahur, suci lagi. Tak? Faham? Okey. Lepas tu kita cuba pula ambil air air ruman, ruman. Delima. Kita tuang dalam ni. Jumlah tadi yang jatuh tadi. Kadar yang jatuh tadi. Tengok berubah tak? Tak berubah. Kita hukumkan masih lagi suci. Lepas tu tengok ambil rih pula, rih lazan. Lazan ni kata sumukh, gam. Anda pun tak tahu secara hakikat dia macam mana. Tak? Ada tafsiran dia, ada beberapa tafsiran, 2 tafsiran tak silap nak. Cuma yang selalu yang disebut dia sumukh. Dia ada pokok kecil, dia ada keluarkan macam getah. Jadi hakikat dia macam mana tu, wallahu alam. Jadi bau ni bau lazan. Ambil dia, lepas tu tuang dalam air tu, tengok berubah tak? Tak berubah, maka kita akan hukum air tu suci lagi menyucikan. Tapi kalau berubah, dia berubah jadi tahir. Dia berubah jadi tahir. Boleh. Jadi kalau benda yang jatuh tu hanya ada 2 sifat, maka kita akan takdirkan 2 sifat. Kalau benda yang jatuh tu hanya ada 1 sifat, kita akan takdirkan 1 sifat. Contohnya benda yang jatuh tu, dia memang benda tu memang tak ada bau. Benda tu memang tak ada bau, cuma benda tu dia ada warna dan dia ada rasa. Tapi warna dan rasa dia hilang. Waktu tu kita akan takdirkan laun dengan ta'am saja. Dia faham? Kalau benda yang jatuh tu, benda yang hanya ada 1 sifat saja. Benda yang hanya ada 1 sifat. Contohnya dia tu warna aja. Launnya, tapi warna dia hilang. Dia tu memang tidak ada rasa, memang tidak ada bau. Contoh. Maka kita akan takdirkan satu benda ni saja, laun saja. Dan ini cuma contoh. Apa saja yang bersifat macam ni boleh digunakan. Dan dia manduk. Dia tak wajib. Apa ni takdir ni? Ada pun yang ni, kalau benda yang najis yang jatuh, qudira mukhalifan lahu bi asyaddis sifat. Al-launu launul hibr. Wa ta'mu at-ta'mu ta'mu khal. Kemudian ar-rih rihul misk. Kalau benda yang najis jatuh, yang hilanglah sifat-sifat dia, maka waktu tu kita nak takdirkan tu, kita akan takdirkan dengan sesuatu yang sifat dia tu kuat. Warna dakwat, rasa cuka, dan juga rih, bau kasturi. Sama macam yang kita buat tadi lah. Bismillah. Baik. Qala al-musannif rahimahullah
Wat taghayyurut takdiri kat taghayyuril hissi. Jadi taghayyur takdiri seperti taghayyur hissi juga. Sama. Falau waqa'a fihi, ay falau waqa'a fil ma wardin. Kalau jatuh di dalam air itu air mawar, la raihatalah, tidak ada bau baginya. Bau dia dah hilang dah, munqati'ur raihah. Qaddira mukhalifan lahu bi awsatis sifat. Jadi takdirkan suatu hal keadaan dia mukhalafah sifat dia tu dengan bagi air tersebut. Mukhalafah sifat dia bagi air tersebut. Bi awsatis sifat dengan sifat-sifat yang pertengahan. Sesuatu yang sifat dia sifat pertengahan. Wala yadurru taghayyurun yasir. Tidak bagi mudarat perubahan yang sedikit. La yamna'us malma. Ini hak mana tadi? At-taghayyur tadi. Taghayyur bi mukhalid dengan taghayyur bi mujawir. Sekarang ni masih lagi sebut pasal taghayyur bi mukhalid ni. Jadi dia kata tidak bagi mudarat perubahan yang sedikit, yang perubahan tersebut tidak menegah nama air. Maknanya dia berubah sedikit tapi masih lagi dinamakan air. Ubah klorin. Panggil air lagi tak? Panggil air tapi ada bau klorin. Masih lagi dinamakan air. Baba dia buat contoh. Baba buat contoh. Air siapa ni? Lepas tu, yang kedua, air siapa ni? Bau sabun. Yang ketiga, air sabun siapa ni? Yang pertama dan yang kedua boleh buat taharah, yang ketiga tak boleh buat taharah. Yang pertama tu air mutlak dan tidak ada perubahan pun. Air siapa ni? Yang kedua, air siapa ni? Bau sabun. Dia panggil air lagi tapi ada bau, ada perubahan sikit. Yang ketiga, air sabun siapa? Memang nisbah kepada sabun terus. Itu perubahan yang banyak. Taghayyuran fahishan. Jadi wala yadurru taghayyurun yasir, perubahan yang sedikit yang tidak menegah nama air. Ini tidak menegah daripada kita itlak, kita sebutkan benda cecair tersebut sebagai air. Wala yadurru taghayyurun bimuksin, dan tidak bagi mudarat juga perubahan disebabkan lama dia menetap. Air bila kita biak lama dia akan jadi berbau. Air bila biak lama dia akan jadi berbau. Jadi perubahan disebabkan menetap dia di tempat itu, lama menetap pun tidak bagi mudarat. Terkadang selalunya bau dia berubah dan terkadang warna dia berubah. Kadang-kadang air yang kita simpan itu buka-buka ada bau busuk. Tapi dari segi hukum dianya air itu tahur. Wa turabin, dan perubahan dengan sebab turab, dengan disebabkan tanah. Wa tuhlubin, dan perubahan disebabkan lumut. Wa ma fi maqarrihi wa mamarrihi, dan perubahan disebabkan apa yang ada di tempat menetap air. Ini pun kita dah syarah itu. Apa yang ada di tempat menetap air itu, ataupun fi mamarrihi, ataupun apa yang ada di tempat laluan air. Jadi kadang-kadang air dia lalu, jadi tempat laluan tu contohlah dia ada warna, contoh tanah dan sebagainya. Jadi berubah disebabkan tempat laluan tu, laluan air tu. Ataupun berubah disebabkan tempat menetap air tu, tempat ada air tu di situ. Jadi perubahan tu pun tidak bagi mudarat. Wala bimujawirin, yakni wala yadurru taghayyurun bimujawir. Hari tu ada tak sebut saya mujawir? Tak ada lagi kan? Dalam kitab tak ada lagi. Ni sini dah sebut dah. Mukhtasar Sharih itu tak ada. Jadi wala yadurru bimujawir. Ini tidak bagi mudarat perubahan disebabkan sesuatu benda yang mujawir. Yani ma yumkinu fasluhu. Ka'udin, seperti ud. Seperti ud. Apa dia ud? Ranting. Seperti ranting dan minyak waduhnin. Tak bagi mudarat. Wala bimilhin ma'i, dan tak bagi mudarat juga perubahan dengan sebab milih garam air. Garam air. Adapun garam bukit tak boleh. Milhun ma'i boleh. Garam bukan garam air, garam laut kita panggil. Garam laut. Satu lagi garam bukit. Garam bukit tak boleh. Garam air memang dia terjadi daripada air. Jadi kalau kita ambil garam air, bubuh dalam air, lepas tu berubah, mafi muskilah, la yadur.
wala biwarakin, dan tidak mudarat juga. Perubahan disebabkan warak, disebabkan nama apa? Daun-daun. Daun-daun yang gugur daripada pokok. Wala biwarakin tanasara, yang gugur minasyajar, daripada pokok-pokok. Pun tak bagi mudarat. Bismillah. Faslun fil ma'il makruh isti'maluhu. Ni nak sebut air dalam ni, fasal ni nak sebut air yang makruh guna. Apa dia air yang makruh guna? Air musyammas. Hafal hak tadi tu, tasjil tadi, hak tu khulasah bab air lah. Yukrahu syadidus sukhunah wa syadidul burudah. Makruh air yang terlampau panas, dan makruh juga air yang terlampau sejuk. Sebab dia menghalang daripada isbaghul wudu, daripada menyempurnakan wudu. Wudu tu mungkin sah, tapi kita buat ala kadar sebab terlampau sejuk. Terlampau sejuk. Juga terlampau panas. Wal musyammas, dan juga makruh juga air musyammas. Fi jihatin harrah, pada tempat, pada negeri yang panas. Fi ina'in muntabi', pada bekas-bekas yang muntabi'. Maksudnya bekas-bekas yang orang kata apa? Yang terima ketuk. Bekas-bekas yang terima ketuk, yang terima tasyakul. Kita boleh berupakan dia dengan mitraqah, dengan pengetuk. Tak? Sebab sana ada inak daripada khusyab. Yang tu tak terima ketuk. Tak? Tapi inak-inak daripada besi, logam, benda tu dia terima ketuk. Kita boleh bentuk dia. Itu dipanggil inak muntabi'. Dinamakan inak muntabi'. Jadi, ni disebut beberapa syarat lah. Antaranya, makruh air musyammas di negeri yang panas. Sudan. Antaranya Hijaz. Kemudian, di dalam bekas yang terima ketuk. Ataupun bekas-bekas logam, besi. Fi badanin duna thawbin. Syarat yang ketiga. Iaitu air itu digunakan di badan. Bukan di pakaian. Digunakan di badan, bukan di pakaian. Sebab antara ilahnya adalah takut kena penyakit sapak. Jadi bila guna di pakaian, tak ada lah ilah tersebut. Fi badanin duna saubin. Dia sebut tiga syarat. Lepas tu dia kata watazulu, yani watazulul karahatu bitabri, dan hilang makruh tu dengan sebab sejuk. Menyejukkan dia ataupun dia jadi sejuk. Jadi fahamnya syarat nak makruh salah satunya kita guna dalam keadaan dia apa? Panah. Faham daripada watazulul karahatu bitabrid, maknanya satu syarat nak jadi makruh kita guna air itu dalam keadaan panah. Kalau dah sejuk dah hilang makruh. Hilang makruh. Dan yang kelima antara syaratnya lagi dia tak takut mudarat. Dia tak takut adamud darar. Adamul khauf, adamu khaufid darar. Tak takut mudarat berlaku pada diri dia. Sebab kalau dia takut mudarat, yakin waktu tu haram pakai. Haram guna air musyammas. Hanya sekadar zon, maka itu hukum dia makruh. Dan yang keenam, jadi makruh adanya air yang lain. Wujudu ghairil musyammas. Wujudu ghairil musyammas. Ada air selain daripada air musyammas. Waktu tu makruh. Kalau tak ada air selain air musyammas, memang kena pakai air musyammas tu. Kecuali kalau dia yakin dia guna air musyammas tu memudaratkan dia, waktu tu haram pakai. Haram. Jadi ada 6 syarat. 4 kita dapat daripada kalam musannif, iaitu di negeri yang panas, dalam inak yang muntabi', digunakan di badan, lepas tu digunakan dalam keadaan panas, dan yang keempat adab khaufid darar, tak takut tak takut jadi mudarat. Kalau takut jadi mudarat, yakin jadi haram. Lepas tu wujud ghairil musyammas, ada air selain daripada air musyammas. Itu yang jadi makruh. 6 syarat. Faslun fil ma'il musta'mal. Fasal ni nak sebut air musta'mal pula. Ini kategori yang mana ni? Ma'ul tahir. La tasihhu at-taharatu bil ma'il musta'malil qalil fi raf'il hadathi
wala izalatin najas. Dia dah ada tadi. Air yang sah nak buat taharah ni iaitu mengangkat hadas dan menghilangkan najis, iaitu air mutlak. Air mutlak. Adapun air mustakmal tak boleh. Tak boleh dan tidak sah. La tasihhu taharatu, tidak sah bersuci dengan air mustakmal yang sedikit. Fi raf'il hadas wala izalatin najas, pada mengangkat hadas dan pada menghilangkan najis. Kenapa dia kaitkan dengan air yang sedikit? Sebab air mustakmal bila dikumpulkan jadi banyak, maka air itu jadi suci balik. Air mustakmal kita kumpul jadi 2 kolah, maka waktu tu jadi suci. Sama juga ma'un mutaghayyir, air yang berubah. Air berubah ni sikit kita kumpulkan semua ni jadi sampai 2 kolah, dan perubahan tadi hilang. Dia jadi suci balik. Faham? Kemudian dia nak sebut masalah ightiraf. Itu masalah ightiraf, masalah celup itu. Fa idza adkhala al-mutawaddi'u yadahu fil ma'il qalil ba'da ghusli wajhihi ghaira nawin lil ightiraf sara al-ma'ul baqi musta'malan. Apabila mutawaddi' itu memasukkan tangannya di dalam air yang sedikit selepas membasuh muka dia, hal keadaan dia tidak niat ightiraf, tidak niat cedok, sara al-ma'ul baqi musta'malan, jadilah air yang berbaki itu air mustakmal. Jadi air mustakmal. Adapun dia cedok, dia ambil air tu kali pertama untuk basuh muka, air tu tak jadi mustakmal lagi. Sebab apa? Sebab muka belum dibasuh. Jadi bila kita dah basuh muka kita, maka waktu tu sampailah waktu untuk basuh tangan, anggota wuduk yang kedua. Jadi bila dia masukkan tangan dia, 2 tangan ke, 1 tangan ke, sama ada tangan kanan atau tangan kiri, dia cedok, dia tak niat ightiraf, dia tak jadikan tangan ni sebagai alat, maka waktu tu terangkat hadas tangan dia. Maka berpindahlah tegahan tadi tu, manak tadi tu, air tu terkesan dengan sebab terangkat hadas tu. Manak tadi berpindah kepada air tersebut. Faham tak? Jadi waktu tu air tu jadi mustakmal. Sebab tu kena niat ightiraf. Jadi macam mana kita sebut sebelum ni lah. Ada ramai daripada kalangan fuqaha Syafi'iyah yang tidak yang mengatakan tidak jadi air mustakmal. Dan kita sebut dah itu, Syekh Abdul Salam Ibn Abdul Salam, dia tasawurkan tiga rupa. Maknanya seorang tu rajulun adkhala yadahu wa nawa al-ightiraf. Dia masukkan tangan dia dan dia niat ightiraf. Waktu ni air itu tak jadi mustakmal. Yang pertama. Yang kedua, dia masukkan tangan dia dan dia niat mengangkat hadas. Yang ni keadaan yang kedua, air itu jadi mustakmal. Yang ketiga, dia ada khalayanahu walam yanwi syai'. Dia masukkan tangan dia tapi tak niat apa-apa. Yang ni mahallul khilaf. Ini tempat dia kata mahallul khilaf. Kemudian wal musta'mal fi tuhrin masnunin kal ghuslati tsaniyah wa tsalisah tasihhu taharatu bihi. Dan air yang digunakan pada basuhan yang sunat. Apa dia basuhan yang sunat? Basuhan yang sunat apa dah? Basuhan yang kedua dan juga basuhan yang ketiga. Begitu juga mandi-mandi sunat. Air-air yang digunakan untuk mandi sunat tu, air tu tak jadi mustakmal. Begitu juga basuhan yang pertama, basuhan yang kedua, ketika ambil wuduk, air tu pun tak jadi mustakmal. Tak jadi mustakmal yang tak boleh digunakan ni. Dia namakan, kita panggil mustakmal, air tu digunakan. Tapi dia tak termasuk dalam mustakmal yang tak boleh digunakan untuk taharah ni. Air itu boleh digunakan untuk taharah. Tak? Lepas tu dia kata wal musta'malu fi tuhrin masnun. Pada pada tuhur yang masnun,
kal ghaslati tsaniyah wa tsalitsah, seperti basuhan yang kedua dan yang ketiga, tasihhu taharatu bihi, sah bersuci dengannya, dengan air mustakmal tadi itu. Dia yang jadi mustakmal yang tak boleh dipakai untuk taharah, basuhan yang pertama, basuhan wajib. Jadi basuhan wajib, basuhan ke berapa? Basuhan pertama. Basuhan pertama di muka, basuhan pertama di tangan, basuhan pertama di kaki. Ada kepala tu kalau orang sapu lah. Jaranglah ada air lebih ya. Baik. Mafhum? Faslun fil ma'in najis wal ma'fuwat. Fasal pada air najis dan juga perkara-perkara yang dimaafkan. Ini semua bab air gini. Yan jusul ma'ul qalil wa ghairuhu minal ma'i'at bimulaqatin najasah. Jadi najis air yang sedikit dan selain daripada air yang sedikit, minal ma'i'at, daripada cecair-cecair. Dia jadi najis bimulaqatin najasah, dengan sebab tersentuh najis. Dengan sebab tersentuh najis. Tu hukum dia lah. Wayan jusul ma', asal dia, hukum dia air yang sedikit, begitu juga selain daripada air yang sedikit, daripada cecair-cecair, sama ada sedikit ataupun banyak. Sebab cecair, hukum air cecair yang banyak seperti air yang sedikit. Jadi air yang sedikit dan juga selain daripadanya, daripada cecair-cecair, jadi najis dengan sebab tersentuhnya najis. Maksud jadi najis, jadi mutanajis. Wa yustasna min zalika masail, dan diistisnakan, dikecualikan daripada yang demikian tu beberapa masalah. Maknanya masalah-masalah yang dia nak sebut ni, kalau air kena najis yang dia nak sebut ni, tidak jadi mutanajis. Habis. Kau nak rehat 2 minit? Ada yang nak beli-beli apa ke? Nak ah. Bismillah. Insya-Allah. Sami'na. Boleh nak beli-beli dulu, nganggangkan badan dulu. Seminit. Sebab apa nak beli ke? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Faslun fil ma'in najis wal ma'fuwat. Yanjusul ma'ul qalil. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Faslun fil ma'in najis wal ma'fuwat. Yanjusul ma'ul qalil wa ghairuhu minal ma'i'at bi mulaqatin najasah wa yustasna min dzalika masail. Jadi air yang sedikit, dalam taksim yang kita buat, air terbagi pada 3, tahur, tahir, najis. Tahur bagi pada 2, tahir bagi pada 2, najis pun terbagi pada 2, iaitu air yang sedikit dan juga air yang banyak. Di sini dia nak cakap berkenaan dengan air yang sedikit. Apa dia air yang sedikit? Air yang kurang daripada 2 qalah, madunal kullatain. Air yang banyak, kullatan fa aksar. Air yang banyak, air yang cukup 2 qalah dan lebih. Baik. Jadi air yang sedikit, hukum dia bila kena najis, semata-mata kena najis, air itu berubah jadi mutanajis. Begitu juga cecair, sama ada sedikit ataupun banyak, kena najis, hukum dia jadi mutanajis. Kecuali di sana ada beberapa benda yang diistisnakan daripada hukum ni. Maknanya air yang sedikit ataupun cecair tadi, bila kena najis yang akan disebutkan ni, maka dimaafkan. Maka kita tak kata dia jadi mutanajis. Yang pertamanya ma la yudrikuhu tarfu. Yang pertamanya najis apa? Iaitu najis yang tidak didapat dilihat oleh mata yang pertengahan. Najis yang tidak didapat yang dapat dilihat oleh mata yang pertengahan, kerana terlalu kecil. Kecil sangat najis tu sampai tak nampak. Contohnya najis yang ada di kaki zubab, di kaki lalat. Jadi lalat dia hinggap di najis, kemudian
dia orang kata berenang dalam minuman kita. Jadi dimaafkan. Dimaafkan. Itu dia istisna. Maka dia tak jadi mutanajis. Sebab kadar yang ada pada kaki yang ada pada kaki dia tu, dia daripada mala yudrikuhu at-tarfu. Ai al-basar al-mu'tadil. Adapun kalau orang tu dia punya pandangan dia tu tajam, maknanya orang lain tak nampak, dia nampak, tak dikira. Dia ikut pandangan pertengahan. Wa maitatun la damalaha sailun, dan bangkai yang tiada baginya darah yang mengalir. Bangkai yang tiada baginya darah yang mengalir. Sama ada dia tak ada darah, ataupun dia ada darah tapi darah dia sedikit, tidak mengalir. Maka bila jatuh dalam air yang kurang 2 kolah ataupun cecair, maka air tersebut dan cair tersebut kita tak hukumkan sebagai mutanajis, illa kecuali in ghayyarat al-maitah, kecuali sekiranya bangkai-bangkai tadi mengubah sifat air tersebut. Contoh yang kita bagi sebelum ni, kita letak air di bawah lampu. Lepas tu ada binatang tu kekatu lah. Kekatu kan panggil kan. Dia main kat lampu. Lepas tu mati. Lepas tu jatuhlah air. Dan jatuh tu bukan sedikit, banyak, sehingga mengubah sifat air tersebut. Waktu tu air tu jadi mutanajis. Illa in ghayyarat au turihat, ataupun dibaling. Ada bangkai lalat, kita baling dalam air. Kita yang pi baling, kita yang masukkan. Itu pun sama juga, itu tidak dimaafkan. Adapun kalau dia jatuh sendiri, itu mafi muskilah. Wa famu hirratin tanajjasa summa ghabat wahtumila wulughuha fi ma'in kathir. Ini pun ada dalam Mukhtasar Shaghir, itu ada. Kita sebut. Dan mulut kucing yang jadi najis, tanajjasa, jadi najis sebab dia makan benda najis. Contohnya kita nampak dia makan bangkai. Dia tangkap burung, dia makan. Jadi burung tu bangkai. Jadi mulut dia tu mutanajis. Summa ghabat, kemudian kucing tu hilang. Ghaib dia wahtumila wulughuha fi ma'in katsir, dan ada ihtimal dia jilat minum di air yang banyak. Bila minum air yang banyak, kalau air yang sedikit tu jadi apa? Kalau dia minum pada air yang sedikit itu berubah jadi apa? Mutanajis. Sebab sekarang ni najis yang warid alal ma'. Faham kan? Sebab tu disebut ma'in kasir, air yang banyak. Dan bila minum air yang banyak, air itu takkan jadi mutanajis kecuali kalau berubah. Jadi air itu banyak, sikit je dia jilat, tak berubah pun air tersebut. Jadi dia punya lidah dia terbasuh dengan air tersebut. Wa famu hiratin tanajjasa summa ghabat wahtumila wulughuha fi ma'in kasir. Dan ada ihtimal ada ihtimal dia jilat, dia minum air pada air yang banyak. Wa kadzalika as-sabi idza tanajjasa, begitu juga budak-budak apabila tanajjasa, jadi mutanajis, dia ada kena najis, summa ghaba, kemudian dia hilang daripada pandangan kita, lepas tu wahtumilat taharatuhu, dan ada ihtimal sucinya dia. Di sinilah nak sebut itu, kata Syekh Muhammad. Syekh Muhammad berkata, guru aku kata, ini Syekh Sa'id Murad, dia kata, wa kadzalika idza ra'aita akhaka ala ma'siyatin wa ghaba anka wahtumilat taubatuhu. Dia kata begitu jugalah apabila kamu melihat saudara kamu di atas maksiat, dia buat maksiat, lepas tu dia hilang daripada pandangan mata kamu, dan juga ada ihtimal masa dia hilang daripada pandangan mata kita tu, ada ihtimal dia bertaubat. Wahtumilat taubatuhu, maka la tanzur ilaihi idza jaa bi ainin najasah. Janganlah kamu pandang kepada saudara kamu tu dengan pandangan mata
najis. Contohnya kita pandang ni macam kotor, najis. Bila ada ihtimal, ada dia taubat dah, itu lebih nak jaga hati kita. Faham tak? Sebab kadang-kadang kita tu orang buat satu kesilapan tu, kita pandang dia sampai terbesar, sampai ketua. Kita pandang seolah-olah dia tu kotor. Kerana kita pandang dengan ain najasah. Pandangan mata kita kotor, kita pandang dia tu kotor. Siapa-siapa pun lah. Siapa-siapa pun. Hanya kadang dengan satu kesilapan, ataupun dia tahu orang tu jahat dan sebagainya, sampai ketua, atau sampai ke mati, dia duk pandang orang tu jahat. Itu silap lah. Baik, wal qalilu min dukhanin najasah, dan sedikit daripada asap-asap najis. Contohnya wasallallahu sayyidina Muhammad, kita bakar dia najis ke apa ke, lepas tu kita bakar. Jadi asap dia tu daripada benda najis. Asap dia daripada benda najis. Maka sedikit tu dimaafkan. Sedikit dimaafkan. Wal yasir minasy'arin najis, dan sedikit daripada bulu-bulu najis. Sedikit daripada bulu-bulu najis. Contohnya binatang-binatang yang tidak boleh dimakan daging dia, maka dimaafkan bulu dia tu sedikit. Dimaafkan bulu dia sedikit. Ada sebut dalam tu, setengah kitab sebut 2 ataupun 3 helai. 3 helai, tak silap nak. Tak sebut. Wal yasir minasy'arin najis. Daripada sinilah khilaf pada masalah kulit yang disamak. Kulit yang disamak, yang jadi suci kulit ke bulu? Kulit kita samak kulit, yang jadi suci kulit ke bulu? Kulit. Yang jadi suci kulit. Lepas tu ada bulu-bulu sikit-sikit tu. Di sini khilaf antara Ibn Hajar dan Ramli. Di sini khilaf antara Ibn Hajar dan Ramli. Seorang kata jadi seorang kata dimaafkan. Seorang kata dimaafkan. Lagi satu dia kata ma'fu anhu. Bukan dua-dua kata ni. Sebut ni. Apa dia dua tu? Ingat apa ingat? Satu ma'fu. Dia. Satu ma'fu, maknanya satu pandangan dah tak ingat siapa dia yang cakap ma'fu, dimaafkan. Maknanya sedikit dimaafkan. Satu lagi tak, dia kata dia ikut jilid. Dia ikut ikut kulit. Maknanya dia ikut kulit pada suci dia. Dia ikut kulit pada suci. Dia nak tengok balik. Takkid balik. Jadi kalau kita baca ni kita faham apa? Ni pegang pada pandangan dimaafkan sedikit. Wal yasir minasy'arin najis. Wal yasir min ghubaris sirjin, dan sedikit daripada ghubar debu-debu sirjin, iaitu tanah yang bercampur dengan najis haiwan. Tanah najis, binatang kencing, binatang berak. Jadi tanah tu bercampur dengan najis haiwan, disebut sirjin. Maka debu-debu dia tu kalau kena pada kita sedikit dimaafkan. Wala yunajjisu ghubarus sirjin a'dha'ahu ratbah, dan tidak menajiskan oleh debu-debu sirjin tu akan dia punya anggota-anggota dia yang basah. Habis.
Sebab ada masyaqqah padanya. Jadi al-masyaqqah tajlibut taisir. Faslun fi hukmil ma'il kathir. Ni fasal pada menyatakan hukum air yang banyak. Ni sebut pula air yang banyak. Wa idza kana al-ma'u kullataini fala yanjusu biwuqu'in najasati fihi illa in taghayyara ta'muhu aw launuhu aw rihuhu. Dan apabila air tu dua kolah, tadi air yang sedikit kurang daripada dua kolah, air yang banyak dua kolah dan lebih, maka bila air itu dua kolah fala yanjusu, maka tak jadi najis dia, biwuqu'in najasati fihi, dengan sebab jatuhnya najis ke dalamnya, illa kecuali. Maknanya selepas ni dia akan jadi najis lah. Kecuali in taghayyara ta'muhu, jika berubah dia punya rasa, ataupun berubah dia punya warna sahaja, ataupun berubah dia punya bau sahaja, walau taghayyuran yasiran, walaupun perubahan tersebut perubahan yang sedikit. Dekat benda suci tadi, kalau perubahan yang sedikit dimaafkan kan? Kalau banyak yang tak dimaafkan. Maksudnya kalau yang perubahan yang sedikit boleh digunakan buat taharah, kalau perubahan yang banyak maka air itu jadi tahir, tak boleh guna buat taharah. Tapi kalau bak najis, dak. Perubahan tu walaupun sedikit dah tak boleh digunakan dah. Dah jadi mutanajis. Dia faham? Itu beza dia. Bezalah tadi yang jatuh benda suci berubah dengan sebab benda suci, yang ni berubah dengan sebab benda najis. Jadi benda najis ni keras sikitlah nak banding dengan benda suci, hukum dia tu. Walau taghayyuran yasiran, walaupun perubahan tersebut perubahan yang sedikit. Tapi ingat tak kita sebut itu, air dia jadi suci balik dengan yang pertama zawalut taghayyur, dengan sebab hilangnya sifat dia yang berubah tadi. Yang kedua bil mukasarah, dengan kita tambah air, banyakkan lagi air, hilang sifat, hilang, maka jadi suci semula. Fa in zala taghayyuruhu bi nafsihi, maka jika hilang perubahan tadi itu dengan sendiri, au bima'in, ataupun hilang dengan sebab ditambah air, bima'in dengan air, jawab dia tahura, jadi suci air tadi. Faham ah? Fa in zala, sekali lagi, fa in zala taghayyuruhu, maka apabila jika hilang perubahan air tadi, binafsihi, hilang dengan sendiri. Bukan bukan kita tak ada tambah apa pun, hilang sendiri. Kita biar seminggu, lepas tu hilang. Tak ada nak basuh. Kita tangguh nak basuh seminggu. Seminggu lepas tu kita datang nak basuh, tengok-tengok sifat tadi hilang, bau busuk dah hilang dah. Warna pun, kalau ada warna pun dah hilang. Kalau ada rasa pun dah hilang. Maka jawab dia tahura. Itu satu masalah. Au inzala taghayyuruhu bima'in. Itu masalah kedua. Ataupun hilang perubahan tersebut dengan air, kita tambah air, bil mukasarah, tahura, jadi suci air tersebut. Ataupun hilang perubahan tu, yakni inzala taghayyuruhu bimiskin au qudurati turabin, ataupun hilang dengan sebab disebabkan hilangnya dengan sebab keruhnya turab, tanah, fala yathur. Jadi jika hilang perubahan tersebut sendiri dengan sendiri ataupun dengan air, maka dia jadi suci. Kalau hilang dengan sebab misk, dengan sebab kasturi, kita tambah air kasturi, tadi bau busuk, lepas tu kita letak kasturi, maka hilang bau busuk tadi dengan sebab kasturi. Ataupun hilang warna yang berubah tadi dengan sebab kita masukkan tanah, maka pada waktu tu air tersebut tak suci. Sebab apa? Boleh jadi najis tadi masih ada, perubahan tadi masih ada lagi. Cuma perubahan bau tadi masih ada, cuma tertutup dengan kasturi ni, dengan bau kasturi. Ataupun perubahan warna tadi masih ada, tapi tertutup dengan keruhnya tanah. Wal jari karrakidi, dan air yang mengalir tu seperti air yang tidak mengalir, air yang tenang. Hukum air yang mengalir seperti air yang tenang. Jadi kalau air yang mengalir kurang pada 2 kolah, air yang mengalir kurang pada 2 kolah, kena najis, hukumnya seperti air yang tak mengalir. Faham tak? Hukumnya seperti air yang tak mengalir.
Ni fil jadid ni mendapat jadid ni. Wal jari karraqidi. Wal kullatani, dua kullah tu berapa? 500 ritlin bil Baghdadi takriban. Ni dengan kiraan retail dengan 500 retail Baghdadi lebih kurang. Maka fala yaduru nuqsanu ritlaini fala yaduru nuqsanu ritlain wa yaduru nuqsanu aksar. Disebabkan dia kata 500 itu lebih kurang, maka kalau kurang 2 retail 499 kurang 2 retail, maka tak ada bagi mudarat. Tapi kalau lebih daripada tu, yang tu bagi mudarat. Wa yaduru nuqsanu aksar. Kita pun tak kira guna retail lah ni. Kita tak kira guna retail. Kita guna liter lah ni banyak. Kitab-kitab muasar apa ni, kitab-kitab yang muallif sekarang ni banyak guna sebut dalam tu liter. Dan banyaklah kaul. Ada 217, ada sebut 200, ada 220. Kemudian wa qadruhuma bil misahah, dan apa ni kadar dua kolah tu dengan ukuran fil murabba' pada bekas 4 segi, zira'un wa rubu' tulan wa ardan wa umqan. Dia punya apa ni tinggi, lebar dan dalam. Tinggi, lebar dan dalam. Satu zira' 1/4. Satu zira' 1/4. Zira' wa rubu'. Satu hasta 1/4. Wa fil mudawwar, dan pada bekas yang bulat, zira'an umqan wa zira' ardan. Disebut apa? Zira'an umqan. Lepas tu zira'an wa zira' ardan. Dalam kitab lain, contohnya kalau baca dalam Nailur Rajak, dia sebut apa? Zira'an wa nis umqan, dan zira' wa rubu' ardan. Nah, kita ada perbezaan. Okey. Dalam ni disebut zira'an umqan, zira' ardan. Bacaan rojak ataupun kitab-kitab lain ada agak sebut zira'an wa nus, zira' wa rubu' ardan. Dia sama ya. Sama, cuma apa ni sebenarnya sama. Cuma di sini zira' najar. Disebut ni zira' najar. Yang mana zira' najar tu apa dia? Satu zira' najar sama dengan satu zira' wa rubu'. Kata zira' najar, satu zira' najar sama dengan satu zira' wa rubu'. Satu zira' wa rubu', apa ni kiraan apa nama dia? Bizira' al-adami. Bizira' al-adami. Okey. Yang sebut zira'an wa nus dengan kiraan ni, maknanya dia ukur dia dengan bizira'il adami. Zira' adami, manusia ni. Zira'an, ni bizira' najar. Ni faham tak? Jadi, kalau satu zira' najar sama dengan satu zira' wa rubu' zira' adami, jadi dua zira' najar sama dengan dua zira' wa nus. Boleh? Jadi zira' sama dengan zira' wa rubu' ardan.
wa qadruhuma bil misahah fil murabba' dhira'un wa rubu'. Tulan wa ardan wa umqan. Hak atas tu yang tu zira' adami. Semua yang bawah tu mudawwal tu zira' najar. Wa fil mudawwal karbi'ri zira'an umqan wa zira'un ardan. Nah, tulislah hadza bi zira'in najar. Amma bi zira'in adami zira'an wa nus umqan wa zira' wa rubu' ardan. Wa tahrumu at-taharatu bil ma'il musabbal li syurbi. Dan haram bersuci dengan air musabbal, dengan air yang diwakafkan untuk minum. Air itu wakaf untuk minum. Lepas tu kita ambil, kita taharah dengan dia. Tak boleh. Walaupun ketika tidak ada air. Kena tayamum. Ha? Air contohnya orang wakaf kat tepi-tepi jalan tu, wakaf tu untuk minum sahaja. Disyubbi faqat. Dia tulis. Lepas tu tak boleh untuk taharah. Tu dia bagi untuk orang yang jalan di situ. Bahkan tak boleh kita ambil, kita pindahkan ke tempat lain. Bahkan haram untuk kita ambil, untuk kita pindahkan ke tempat lain. Kecuali kadar yang kita nak minum. Kecuali kadar yang kita nak minum ketika tu. Tak boleh nak pindahkan bolang botol ke. Atau ambil lebih satu botol besar tu, betul balik rumah. Tak boleh. Baik. Faslun fil ijtihad. Ini pun tambahan jugalah ni dalam apa ni Mukhtasar Saghir tak ada. Cubalah tengok-tengok beza Mukhtasar Saghir dengan Mukhtasar Kabir. Kabir lah. Di sebelah. Kalau tu berhenti sini. Faslun fil ijtihad. Tersambung nanti. InsyaAllah nanti mungkin nanti ada hari-hari kita akan ambil waktu pagi. Kita baca banyak terus. Satu hari tu buat taharah habis. Kita nak lalu balik apa yang dah kita mengaji sebelum ni. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma bihamdih asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa al-'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.